mulakan satu kebaikan, orang lain ikut sampai kiamat dia dapat pahala. Macam Zizan. Bukan ada orang ada follower 7 juta berapa orang je. Zizan, Nilofa, Nuradini, Siti Nurhaliza, Datuk Siti. Nurhaliza kan. Jadi Allah beri follower yang ramai. Bila Zizan mula contoh macam ceramah, jadi orang menengok ramai. Zizan sedekah, orang lain pun rasa kena Zizan pergi umrah, dia nak pergi umrah. Zizan pergi buat apa? Zizan buat apalah, nikah, dia orang pun nak nikah juga. Zizan nak Zizan buat apa-apa baik je, dia orang semua nak follow je semua sekali. Dia macam Ustaz 3 kali dah saya dengar pasal nikah malam ni. Saya tahu. Ustaz ada calon ke? Jom kacau-kacau Zizan. Zizan calon betul-betul beratur, ambil nombor macam orang tengah musim PKP. Allahu akbar. Tapi bila kita mula beri Zizan, nanti memang Allah tambahkan. Allah tambah, kita niat untuk redha Allah. Tapi Allah janji siapa sedekah tambah, mesti. Mesti Allah tambah. Alhamdulillah. Dia banyak kali bagi saya dekat airport Senai kan. Masa buat tu ikhlas lah, cerita ni kurang sikit ikhlas dia. Betul. Sedekah RM20, tiba sampai ke airport ada orang minta. Ada RM40 je masa tu, bagi RM20. Ada seorang lagi minta, bagi RM20. Dia kata dia lapar. Balik pada ceramah sehari tu, ada orang bagi envelope. Dalam tu dia kata duit raya untuk anak. Saya kata tak apa, 2 envelope. Anak 2. Jadi saya pun naik flight, dia orang belikan tiket flight balik. Bila balik, tengok dalam tu ada apa Zan? Duit raya anak, duit tak ada. Tengok-tengok ada 200, ada 200. Tadi sedekah RM20, RM20. Saya kata luar biasa. Lepas tu saya try, saya sedekah RM400. Dapat RM400 kan. Duit lain sedekah RM400. Sekali lepas sedekah RM400, dapat RM4,000. Mana Ustaz datang tak sampai seminggu. Adalah rezeki. Lepas tu RM4,000 Zan. Saya try sedekah RM4,000. Tunggu-tunggu tak dapat RM40,000. Ada hati lama menunggu. Ya Allah, macam tak dapat, tak apalah, dapat dekat akhirat je lah. Betul tak? Sekali tunggu-tunggu dapat juga RM40,000. Lepas dapat RM40,000 Zan, saya dah pandai dah. Saya tak bagi semua, saya bagi separuh je. Bagi RM20,000 je. Takut tak dapat banyak semua. Betul juga tu Zan. Kena tengok untuk kita 2 tahun juga. Memang Allah gandakan. Walaupun kita niat untuk redha Allah, tapi mesti Allah gandakan. Dan dia amal baik ni, dia mula-mula buat memang datang riak Zizan. Mula-mula buat apa-apa pun. Mula pergi masjid kan, rasa orang tengok je. Angkat takbir pun rasa. Nak ambil wuduk, buka pipe tu duduk kan. Betul. Angkat takbir tu tengok macam ni Ustaz. Mula-mula memang macam tu. Allahu akbar. Dia rasa, tapi dia buat dia sekali, macam semua tengok je ni. Kali kedua dah kurang rasa. Kali ketiga makin kurang. Lama-lama kita dah biasa dah. Sampai satu hari, orang ada ke, orang tak ada ke, hujan ke, panas ke, orang puji ke, keji ke, tengah banyak duit ke, duit tak banyak ke. Tengah apa keadaan, kita tetap rasa nak memberi. Sebab sebab tu dia kata meninggalkan amal baik sebab takut orang kata dipanggil riak. Buat baik, malah pergi sembahyang jemaah, nanti orang kata riak. Dosa riak tu dah dapat dah. Dosa tu dapat. Sebab tinggalkan amal baik sebab takut orang cakap. Betul. Tapi kalau buat amal baik, buat juga. Tapi nak tunjuk ke orang. Yang tu syirik. Jadi dua-dua tak boleh. Tinggal tak boleh, buat tak apa. Buat pun macam dosa juga. Jadi macam mana nak buat? Terus buat. Lama-lama ikhlas tu datang. Ikhlas tu bukan datang 1-2 hari. Dia datang bila beri masa. Macam cinta lah Azizan, cinta kan? Oh, Ustaz datang balik cerita ni. Okey. Tapi saya cinta ni kena tinggal je Ustaz. Bila kita beri masa, kita tu datang kan. Duduk masa bersama, tengok dia, pandang, tenung kan. Mungkin sama-sama ceramah, sama-sama buat filem ke. Dia jadi macam jatuh hati je kata tau. Tapi tiba-tiba kita jumpa orang lain, jatuh cinta dengan orang lain pula. Masa ni, itu masalah masa ni dia datang cinta. Masa datang cinta. Sebab tu kena selalu bagi, kalau orang dah kahwin, bagi masa dengan isteri. Makan dengan isteri. Selalu makan dengan isteri orang, nanti jadi sayang kat isteri orang. Masalah dekat tu tak kan? Dia kata love tu equal time. Love equal time. Lebih banyak bagi masa, lebih datang cinta. Jadi kalau nak cinta pada Allah, cinta pada solat, pada sedekah, kena selalu beri masa dan minta doa dengan Allah supaya Allah bagi ikhlas. Ikhlas ni mahal Izan. Kalau orang tanya ikhlas tak, belum ikhlas lagi. Ikhlas ni memang dia datang pergi, orang puji seronok sikit, orang keji rasa nak tumbuk juga muka dia.
kan? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Kadang-kadang kalau Ah, tak ada orang tak ada tumbuk juga, tapi kita datang ikhlas je kan. Datang ah, ikhlas. Sebab kita pun faham. bukan baik sangat Zam. Macam saya ni bukan baik juga. Jadi kawan-kawan macam-macam juga kan. Hmm, Jadi tapi kita belajar ikhlas tu. betul sikit demi sikit. So Gitu. maksudnya apa yang Ustaz cuba sampaikan, maksudnya kalau kata amalan ni, macam kita bersedekah atau kita solat ke atau kita buat benda-benda baik, kita buat Betul. amal sampai jadi darah daging kita, means masa tu kita dah tak rasa dah. Apa yang kita buat ni kita tak rasa apa benda dah. Kita tak rasa kita buat ni macam, Ah, weh, kau tengok ni aku tengah bersedekah ni, kau tengok ni aku tengah solat ni. Kita dah tak rasa macam tu dah. Kita rasa benda itu adalah ah, makanan kita. Kita kena makan. Kalau tak Allah lapar. Rizal. Betul Itulah tak? bahasa Rizal sampai jadi darah daging dah kan. Darah daging Jadi kita. macam jadi darah daging dah. Macam Ha. dia mengalir dalam badan kita, dia dah sebati dah. Oh, tinggi Hmm. sikit Zan. Betul. Tarikat sikit. Dia jadi Ah, sebati. sebati Sampai betul. kita dah orang kata tenggelam rasa cinta pada Allah, kita pun dah tak rasa apa dah. Di satu Hmm. hari jadi lali dah. Orang kecil pun kita macam tak ada, dah lali rasa. Sedih tu Hmm. sedih maknanya. Tapi dia jadi lali, dia jadi macam terus buat juga. Orang cakap-cakap pun merajuk-rajuk sikit lah. Lepas tu terus buat balik. Betul Ustaz. Sedih, Betul. kejap menangis. Kejap rasa nak menangis, menangis. Rasa nak Hmm. marah, marah sikit. Lepas tu dah. Tapi terus je. Macam bekerja di sana, orang bekerja. Kan Hmm. hari-hari marah pergi kerja juga. Betul. Marah, merajuk-rajuk kena pergi kerja, tanggungjawab. Hmm. Jadi sama juga bila manusia anggap solat, sedekah, berbuat baik ni, Hmm. dia ialah tanggungjawab, dia akan terus buat. Sebab tu selepas cinta, tanggungjawab. Allahu Akbar. Sebab tu nikah tu dia datang tanggungjawab kan. Kalau bercinta Hmm. dia dah jalan. Tapi kalau tanggungjawab nikah. Sebab tu Ah, nikah ni jadi kuat. Dia jadi kuat. Lama nikah dia jadi tanggungjawab. Begitu. lain macam Ah, Ustaz. Ustaz selalu nak suruh, macam nak suruh saya nikah sangat ni. Saya suka betul lah. Tapi saya rasa saya nak menjawab Ustaz kan. Saya rasa saya nak menjawab mungkin persoalan, mungkin tanya-tanya masyarakat luar sana termasuk Ustaz juga. Kenapa Ustaz dimarah ataupun Ustaz ditegur pasal pasal nak buat amal pun macam kenapa aku kena marah nak buat amal ni? Kenapa aku dimarah pasal aku nak buat apa ni nak tolong orang ni? Mesti Ustaz tertanya-tanya kenapa Betul tak Ustaz? ada juga rasa Zan macam kita duduk kat jalan ni tapi tiba-tiba orang cross jalan kita Zan. Macam saja je lalu orang. Lepas seorang. Dia datang Ustaz je tau. Ustaz nak tahu Mesej jawapan dia masuk. apa? Mesej masuk tiba-tiba orang tu call kita, dia sound kita, hantar mesej, tiba-tiba cakap kasar-kasar contoh. Saya Hmm. pun puas fikir juga sebab kita je ni tak reti bergaduh dengan orang kan. Hmm. Tiba-tiba Ustaz, mesej Ustaz, kasar, Ustaz tiba-tiba. rasa Ustaz nak tahu jawapan dia malam ni. Saya rasa saya boleh menjawab Kadang-kadang rasa soalan tu. sedih, rasa sedih. Kadang kata, ya Allah kenapalah orang ni kadang. Kadang Hmm. daripada sini. Daripada yang besar sikit, daripada yang kecil sikit Zan. Macam-macam gaya Zan. Hmm. Macam bila kena yang ada kasar sikit ke ugut sikit lagi seram juga Zan. Sebab kita bukan jenis orang, kita tak curi barang orang. Betul. Kita bukan, kita tak sebut nama orang. Saya takkan pernah sebut nama-nama orang macam nak aibkan siapa-siapa. Betul. Bagi hint. Faham. Ada. Faham. Hmm. Saya macam boleh kita, tujuan saya buat tu nak berkasih sayang. Sebab tu saya pergi masyarakat Melayu, Cina, India. Kalau berkasih sayang, memang saja pergi semua golongan nak beritahu kita ni sebuah keluarga. Sebab saya dengar antara cepat rahmat Allah turun, amal yang paling besar di dunia ni, antara yang besar dan selain semayang, puasa, zakat tu kewajipan. Tahu tak apa dia? Kasih sayang. Kasih sayang. Kita rasa kekeluargaan. Bila kita bersatu hati, macam Zan cakap mula-mula tadi Zan. Orang kata mengata, bergaduh, lagu-lagu ni, dia akan buat hati kita ni jadi jauh dan rahmat Allah tu pun hilang. Kita tak sempurna, tapi rasa hormat, kasih sayang. Walaupun kita tak semesti jumpa, tak semesti kena bercinta kan, tapi daripada jauh, kita rasa hormat ke orang, kita doa. Macam mana saya tak pernah jumpa Zizan, tapi saya rasa sayang kat Zizan, rasa hormat, rasa doakan yang baik-baik, ternampak kat TV doa yang baik, rasa sayang. Tak ada rasa macam dia ni begini. Walaupun orang tengah cerca dia ke keji dia, hati saya selalu doa, siapalah kisah sesiapa. Kadang orang ni terkena Zizan kan. Di dunia artis kan. Dia ni terkena, tersilap apa. Saya jarang macam orang kata dia tu kenapa macam tu. Saya pun kata saya lagi banyak patut tanya diri saya. Kenapa saya macam ni? Saya pun banyak dosa kan. Dosa kesilapan. Kadang kita heran sangat dosa saya pun banyak juga. Tapi bila orang cakap macam tu, saya sedih, tapi kalau sedih sangat nangis Azan. Nangis. Ya Allah sedih, ya Allah tak tahu. Ya Allah sedih. Dan nangis puas-puas Azan. Betul dia lega. Betul. Serah ke Allah.
Allah nak pandai, tapi saya doa yang baik-baik lah. Jadi saya rasa jawapan yang saya ada, saya rasa jawapannya ialah Allah cuba memberitahu pada ustaz ataupun pada orang sekeliling betapa ramainya orang yang sayang ustaz apabila ustaz dikecam. Ustaz faham tak? Tu antara Percentage tu hikmah juga ustaz, macam ustaz ramai ustaz orang jadi, bagi semangat. so ustaz boleh tengok dengan jelas berapa persen orang yang tidak suka dan berapa ratus ribu persen orang yang sayang ustaz. Lagi besar orang yang sayang ustaz. So maksudnya Allah dah memberi ustaz jawapan dengan hasil kerja ustaz yang ustaz duk doa, kasih sayang orang tu sayang orang ni, dan ustaz dah terjawab berapa ramai orang sayang ustaz. Especially dekat Malaysia saja. Berapa ramai orang support ustaz. Berapa ramai orang kecam orang yang kecam ustaz. Berapa ramai orang yang backup ustaz. So saya rasa itulah jawapannya yang saya rasa paling jelas. Saya rasa kemuliaan ustaz tu saya rasa very priceless dengan apa yang ustaz buat, dengan penat ustaz, dengan duit yang dah keluarkan, dengan ustaz duk angkat barang itu ini. Dan bila Allah bagi orang kata jawapan betapa ramainya orang sayang yang ustaz punya doa selama ini, yang ustaz duk doa, kasih sayang, yang ustaz terjawablah benda tu. Ustaz dapatlah kasih sayang tu daripada seluruh rakyat Malaysia. Itu yang saya rasa benda yang susah nak buat ustaz. Hati untuk orang sayang kita bukan pakai duit pun. Kita bagi duit hari ni dekat orang, saya rasa masa tu je dia sayang. Lepas tu dah diguna duit tu, dah habis duit tu, dia tak ingat dah kita. Tapi kasih sayang yang orang create, orang follow ustaz, yang orang duk doa kat ustaz, benda tu kita tak boleh nak paksa ustaz, saya rasa. So saya rasa itulah jawapannya. Saya rasa ustaz tak perlu sedih, ustaz perlu bersyukur. Ustaz perlu Saya pun dengar Zizan cakap ni pun dah menitik air mata dan walaupun air mata. Sedih pula dengar saya. Zizan boleh ni nanti kita kena buat ceramah, buat CD suara Zizan ni. Allahuakbar. Jadi bunyi suara saya boleh. Pula sedih. Jangan saya sedih. Ingat saya nak cerita. Aduh, ya Allah. Tapi pula terharu Zizan, saya pun terharu sebab saya pun bukan siapa-siapa kan. Saya memang niat pada itu. Daripada awal COVID tu macam saya terkejut tu Zizan. Banyak kena orang yang saya kenal. Banyak orang yang saya rapat. Malam tu saya dengar banyak keluarga yang saya kenal daripada kecil. Diorang ni antara ustaz-ustaz saya juga. Alim ulama yang saya kenal. Tiba diorang sakit tu Zizan. Dengan diorang sakit, saya jadi macam malam tu tak tidur, menangis. Apa nak jadi ni? Saya fikir macam apa, terlintas kat hati saya. Saya selalu percaya ada rahmat. Tapi saya fikir, apa kiamat ke apa, terlintas sikit lah. Apa jadi? Memang baik-baik pula semua. Aku ni lah tak apa baik, tak kena pula. Saya fikir begitu Zizan. Saya pula memang tengah kuat cari duit masa Zizan. Cari duit saya. Walaupun ceramah juga. Cari tak tu banyak fikir duit lah dalam setahun 2 tahun. Kuat sangat. Tapi bila kena semua baik-baik, saya pun mula nangis beberapa hari. Saya fikir apa nak buat tarik rahmat Allah, nak supaya maafkan saya. Dan saya rasa macam simpati. Lepas tu dengar ujian-ujian nurse, doktor pula kan. Macam-macam lah liner tu. Jadi macam tiba macam saya tu lain. Jadi saya fikir apa saya boleh buat. Tu yang antara yang saya bergerak, mula bagi semangat pada diorang. Tu yang mula makin banyak mula hospital semua sekali, lepas tu polis, tentera. Lepas tu mula sekarang yang saya gembira dapat bagi rumah ke orang. Esok ada beberapa orang India juga saya nak cari, diorang tak ada rumah, saya nak carikan rumah tu diorang. Ya Allah. Kat mana Ustaz besok Ustaz? Yang ni sekitar KL Selangor lah. Bagi rumah. Dapat bagi macam happy tau. Macam bila pakcik tu kadang India ke Chinese ke apa tu atau kan, bila dia menangis tu kita rasa macam rasa happy, rasa macam sebab dulu dia pernah sebut nak beli spek mata mak pun kan, lama tak ada duit, kita susah kan dulu nak beli mak emas pun tak sempat beli. Hari ada duit, mak saya dah tak ada. Dia fikir kalau kita dapat tolong bahagiakan mana-mana orang, walaupun alas tidur, walaupun cuma tempat tidur yang sikit, dapat bagi makan, aku tak mau sikit-sikit tu, kita rasa macam syukur pada Allah. Syukur pada Allah. Rasa gembira bagi dia orang tempat tidur, makan. Bagi dia orang RM2 tu berharga. Bagi dia orang apa tu dapat tempat tidur tu pun berharga. Sangat dapat alas tidur. Ustaz pun pernah rasa susah senang semua benda. Apa tu Ustaz? Zizan kata getah. Satu hari berapa ringgit dapat Zizan WhatsApp saya tu? Ada kita mesej tu. Orang kerja apa penori getah. Satu hari berapa belah ringgit. Yang saya dengar, saya dapat voice note itu. Saya pun concern juga dengan orang-orang susah ni Ustaz. Tu sebab tu saya adore dengan apa Ustaz buat.
Saya tengok yang ustaz pergi dekat akak yang askar pakai topeng tu kan. Akak yang Ha. Allah bagi dia ujian kuat tu kan. Ha. Saya itu hari saya menangis tak. Satu hari saya bagi link tu dekat ibu, saya borak dengan ibu, saya menangis betul-betul. Dan sebelum tu saya dapat tahu yang macam dekat Terengganu, ada few orang dekat Terengganu, Penoreh Getah. Saya dengar income dia RM15 satu hari Ustaz. So itu RM15 satu hari ketika sebelum PKP, sebelum ada masalah ni. So sekarang ni kita ditimpa dugaan macam ni. So siapa nak ambil getah Ustaz? Saya duk terfikir dan saya duk tertanya-tanya macam mana saya nak pergi sana? Macam mana saya nak bantu orang kita? Tak minta banyak pun sebenarnya. Kalau kata RM1 sehari pun cukup, tapi jadikan amalan. Bila tak keluar duit sehari untuk sedekah tu, jadi risau lah kita. Jadi risau kan. Biar kita rasa nak pergi masjid kan, solat tak solat tu, itu terserah pada kita lah. Tapi letaklah duit. Bagilah duit. Bantulah orang. Tak cukup dengan bantu duit, saya rasa share dekat IG, kat WhatsApp, semua benda dekat media sosial. Share. Macam Ustaz ada, Ustaz punya NGO, orang ni ada dia punya NGO share. Kalau nak bantu orang ni, nak bantu dekat Palestin, nak bantu dekat Malaysia, so boleh share. Tak cukup dengan share, saya rasa doa pun cukup lah. Doa. Itu paling simple lah saya rasa. Itu je. Macam makcik tu kan, bila kita mula-mula jumpa, saya tengok orang tag saya, Ustaz tolong tengok. Dia kata tengok makcik tu. Saya pun pagi-pagi tu semalam tu saya turun cari-cari, dapat alamat dia. Dah malam dah. Abang askar pakai kemas kan. Lepas tu pagi-pagi di rumah. Sampai kat rumah tu ada seorang budak perempuan. Cantik juga dia. Free hair, cantik sikit. Tapi tak tengok sangat lah ustaz kan. Takkan tengok sangat. Tengok sikit-sikit lah. Betul lah Ustaz. Tapi masa tu belum Ramadan lagi. Tengok sikit lah. Tengok sekali tapi lama. Tak apa Ustaz. Sekali tapi lama. Lepas tu dia ramai ada beberapa orang datang, dia ketuk rumah makcik tu. Makcik tu tak nak buka, dia takut kan sebab dia OKU, takut orang ada nak rompak dia ke. Dia pun tak berani jumpa orang. Sekali bila saya buka tu, dia kenal Ustaz Abid Liu, dia selalu dengar ceramah juga, begitulah. Masya-Allah. So bila masuk, dia bukakan pintu, penuh dengan kucing kat rumah banyak, tapi tak ada satu pun bau kucing. Saya fikir kucing ni agaknya kesian kat ni. Tuan dia pun dia agak tak tahu macam mana, tapi rumah tu tak ada tai kucing, bersih, wangi. Dia tak tahu kita nak datang. Cepatlah dia jaga kucing tu boleh tahan. Memang takkanlah ada kalau rumah sebanyak itu kucing boleh wangi macam tu, memang jarang-jarang berlaku lah. Ya Allah. Tiba kecil je rumah dia. Lepas tu makcik tu dia berbual kan. Dia tak perlu apa-apa, tapi kita terharu dia boleh pergi jauh tu, pasar borong kan, naik dia pakai kursi tu, pergi tekan tu, pergi sampai sana. Lepas tu makcik tu dia nangis, dia nak jumpa mak dia rindu kat mak. Itu betul. Dan dia rindu kat mak dan dia kata dia teringin nak berdakwah. Masa tu saya lagi lah nangis, dia teringin nak berdakwah macam ustaz, boleh semayang. Dia tahu, dia kata dia baca Quran. Jadi saya memang ingat saya punya janji dengan dia mungkin lepas PKP ni nak carikan ustazah ajar mengaji, dan saya pun ada niat nak bawa jumpa mak dia, carikan jumpa mak dia, cici. Mak dia kat mana Ustaz? Mak dia kalau ikut tu ada kakak dia kat Singapura, ada yang dekat Australia. Mak dia sama ada, saya tak pasti mak dia duduk dengan kat mana, tapi antara tu lah. Tapi saya memang dah janji lah, saya mesti bawa dia juga. Kalau panjang umur, dah habis PKP ni nanti, saya akan bawa lah. Saya ada kawan saya tengah check-checkkan, call-callkan kakak-kakak dia tu. Jadi bila tengok itu kita rasa apa, itu sebelum pergi dia kata ustaz saya takut masuk neraka. Panjang saya dah potong bagi pendek je lah. Dia kalau berbual yang penuh tu menangis-nangis kita dengar, tapi nak masuk semua kat YouTube tu payah kan, masuk sikit je lah. Betul. Dia takut masuk neraka, doa dia masuk syurga. Kita fikir makcik ni, kakak ni dah dia lah OKU, tapi dia rajin. Lepas tu dia takut neraka. Manalah orang macam tu Allah sayang, apalah dosa dia buat kan. Kita yang langkah panjang yang boleh berlari-lari, saya lah kan sana sini cakap-cakap agama. Tapi yang dia situ, tapi dia punya hati tu takut neraka, nak masuk syurga. Allah. Itu buat saya menangis. Itu buat saya menangis Ustaz. Saya tengok video tu saya menangis tak isak-isak. Kawan saya Reza sebenarnya dia bagi video tu kat saya. Dia kata tengok ni. Saya pun buka lah kan. Saya baru bangun nak pergi toilet kononnya, tapi saya play dulu. Saya play saat saya tak bergerak kat situ. 6 minit video tu kan. Tak silap saya tengok start pada awal, saya tak biasa saya akan skip. Saya macam kerja saya ialah tengok movie gitu ini kan. So movie pun saya dah bosan nak tengok. So kalau
stuck sikit saya akan forward. So itu saya tengok all the way sampai habis Ustaz. Saya menangis. Saya tak mandi, saya turun bawah, saya tunjuk kat ibu pula. Saya pula duk borak-borak dengan ibu, ya Allah, saya rasa apa benda tak minat saya Saya ke. tak dapat. Kalau saya tahu Zizan mesej saya terus saat hantar satu tiba-tiba saya terdengar dalam video, saya check kat mesej, Zizan ada mesej. Oi, terharu juga kan. Allah Akbar. Tak, itu benda saya tak boleh nak tipu Ustaz. Memang saya betul-betul saya betul-betul rasa benda tu. Saya tak boleh nak tipu. Saya kalau tengok video ataupun tengok filem, susah orang nak impress saya sebab kerja saya dalam syuting dah. Kalau saya tengok apa benda pun, saya akan fikir macam, ini syuting ni, ini skrip ni, ini dibuat-buat ni. Tapi kalau benda tak dibuat-buat, sampai dalam hati saya, insyaAllah benda tu satu benda yang ikhlas. Satu benda yang cukup luar biasa. Tapi saya risau juga bila saya tengok Ustaz live dengan Nelofa. Ustaz kata, Ustaz tengok Siti Nurhaliza dalam TV, Ustaz kata, kita doakan sayang dia. Tapi bila Ustaz sebut sayang Nelofa, saya risau bini Ustaz je. Dia tak marah ke Ustaz bila Ustaz cakap macam tu? Zizan dengan Nilofa tak ada apa-apa kan? Tak ada Ustaz. Jangan. Asal Saya Ustaz pun suka tak dia ada ke? apa-apa juga. Suka juga, takkanlah tak suka Zizan kan? Betul Ustaz. Banyak juga. cantik pula takkan tak suka. Mesti suka kan? Betul Ustaz. Tapi saya setia pada yang satu. Ustaz lupa komen. Amboi dia kata. Ada komen kat sini. Sudah. Aduh. Tapi kita setia pada yang satu Zizan Betul. Macam Zizan okey. Zizan okey. Zizan? Ya Ustaz. Ustaz dah cuba susu Nelofa Ustaz? Macam mana? Ustaz dah cuba susu Nelofa tu. Susu yang dia jual tu. Allah, salah faham pula nanti. Saya selalu beli butik dia. Isteri selalu beli tudung kat situ. Oh, Alhamdulillah. Saya pun nak beli tudung. Nak beli tudung dia pun saya tak pakai tudung. Tudung isteri. Saya ada beli dekat butik Nelofa tu. Kat mana? Tak ada. Saya intai lah. Tak ada pula dia. Tengok. Jumpa staff-staff lah. Alhamdulillah. Ustaz Nelofa gelak Ustaz. Allah. Butik lah. Kaya dia Allah bagi rezeki curah-curah. Zizan pun boleh tahan juga. Zizan, itulah ramai kat luar sana yang susah-susah Zizan. Itulah kita niat ni tahun ni kita mungkin ustaz-ustaz, hati-hati.